Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kami daripada Kumpulan 8 akan membentangkan artikel jurnal yang telah kami pilih, iaitu Journal of Human Development and Communication, dan tajuk artikel yang kami pilih adalah Pengurusan Harta dalam Islam, Perspektif Hibah di Malaysia, yang telah ditulis oleh Alias bin Azhar, Muhammad Azam Hussein, Muhammad Hafiz Baruzaman dan Fauziah Muhammad Noor, dan artikel ini telah diterbitkan pada tahun 2014. Kemudian saya akan serahkan kepada ahli kumpulan saya yang pertama bagi rumusan isi penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Aina Nabila binti Azuddin Shah. Nombor matrik A197375. Jadi kita pergi ke slide yang seterusnya. Jadi anda mengetahui bahawa artikel yang kami kaji pada kali ini merupakan pengurusan harta dalam Islam, perspektif hibah di Malaysia. Jadi kita pergi ke slide yang seterusnya, iaitu rumusan isi penting. Jadi antara isi penting yang kami dapat di dalam artikel adalah yang pertama, maksud hibah. Hibah bermaksud satu pemberian kepada penerima atas dasar kasih sayang yang boleh diberikan kepada waris ataupun tidak. Bermaksud hibah ni dia merupakan perkataan daripada bahasa Arab. Dalam bahasa Melayu kita gelar dia sebagai hadiah. Jadi hibah ni sebenarnya adalah satu hadiah daripada seseorang kepada seseorang yang merupakan waris ataupun tidak. Dan hukum hibah adalah harus dan tidak boleh ditarik balik. Isu tarik balik hibah hanya berlaku kepada hibah daripada bapa kepada anak ataupun hibah daripada datuk kepada cucunya sahaja. Seterusnya, mengikut mazhab Syafi'i dan jumhur fuqaha, hibah adalah sah tetapi syaratnya tidak terpakai. Kita pergi yang ke seterusnya, syarat hibah. Okey, syarat pemberi hibah. Pemberi hibah mestilah berakal, baligh dan pemilik kepada harta. Dan tiada halangan atas pemilikan, maksudnya kat sini, harta yang diberikan oleh pemberi mestilah sepenuhnya milik pemberi. Dan pemberi mestilah bijak menguruskan harta. Seterusnya, syarat penerima. Penerima juga mesti bijak menguruskan harta jika hibah itu diberikan kepada kanak-kanak yang tidak ataupun kepada orang yang tidak bijak menguruskan harta, maka hibah itu akan dikendalikan atau akan dipegang sementara oleh penjaganya sehingga seseorang itu bijak menguruskan harta. Seterusnya, penerima juga mestilah wujud semasa proses hibah dijalankan, dan penerima tidak kisah sama ada Muslim ataupun bukan Muslim, serta penerima mestilah mukallaf. Okey, penerimaan hibah mengikut mazhab Hambali dan mazhab Maliki memadai dengan akad sahaja. Maksudnya penerimaan tu tidak perlu. Maksudnya jika pemberi meninggal selepas akad dilafazkan sebelum memberi barangan hibah tersebut, maka mengikut mazhab Hambali dan Maliki ianya sah. Tetapi mengikut mazhab Syafi'i dan mazhab Hanafi, penerimaan adalah syarat sah hibah. Jadi maka batal hibah jika pemberi meninggal selepas akad. Seterusnya, isu hibah. Ada terdapat 4 isu yang diulaskan di dalam artikel ini. Yang pertama, isu yang pertama merupakan penarikan balik hibah, iaitu hanya berlaku dalam 3 keadaan, iaitu hibah bapa kepada anak atau datuk kepada cucunya. Kedua, redha meredai, bermaksud penerima dan pemberi mestilah redha atas penarikan hibah. Dan yang ketiga adalah keputusan hakim. Walau bagaimanapun, tidak boleh menarik hibah semula jika penerima hibah telah memberi harta hibah kepada pihak ketiga. Maksudnya, contoh A beri hibah kepada B, tapi bila A nak tarik balik hibah, hibah yang diberikan kepada B itu sudah diwakafkan atau telah disedekahkan, maka penarikan hibah tidak boleh dilakukan. Seterusnya, isu yang kedua iaitu kadar pemberian hibah. Kadar pemberian hibah ni tak ada limit. Maksudnya tak ada minimum, tak ada maksimum. Jadi tapi ada beberapa hukum lah untuk pemberian hibah kepada anak-anak. Yang pertama, sunat pemberian hibah sama rata kepada semua anak. Yang kedua, dan makruh jika hibah itu dilebihkan kepada sebahagian anak. Dan mungkin perkara ini disebabkan perkara ini boleh mendatangkan mudarat atau menimbulkan fitnah. Dan tetapi harus jika melebihkan harta
tanpa menimbulkan fitnah. Maka jika bapa atau atuk, datuk ingin memberikan hibah kepada anaknya, lebih kepada sebahagian anak, dibolehkan. Namun pastikan dalam keadaan itu tidak menimbulkan pergaduhan, tidak menimbulkan mudarat kepada keluarga itu sendiri. Yang isu yang ketiga merupakan hibah saat sakit yang boleh membawa kematian, iaitu maradul al-maut, tetapi mengikut syarat. Maksudnya jika ingin memberikan hibah saat sakit, ia dibolehkan tetapi mengikut syarat-syaratnya, iaitu yang pertama, syarat pertama adalah penyakit yang benar menyebabkan kematian. Yang kedua, rasa kecemasan kematian yang berada di fikiran pesakit. Maksudnya pesakit rasa macam dah naklah meninggal di dalam fikiran dia. Dan gejala penyakit kritikal. Maksudnya penyakit yang dihadapi oleh pemberi mestilah mempunyai gejala-gejala penyakit yang kritikal. Dan isu yang terakhir, iaitu isu yang keempat, merupakan hibah maradul al-maut, iaitu jika pemberi meninggal selepas lafaz hibah, maka ia akan jadi wasiat. Tetapi jika selepas lafaz masih hidup, maka hibahnya sah. Maksudnya kat sini, jika hibah maradul al-maut, maksud hibah yang diberikan waktu pemberi ni saat sakit dia, kalau lepas akad pemberi meninggal dunia, maka keadaan ini, hibah itu tidak akan jadi hibah, dia akan jadi wasiat. Tetapi jika lepas akad pemberi masih hidup, maka hibahnya sah. Seterusnya, pengaplikasian konsep hibah di Malaysia. Pengaplikasian konsep hibah di Malaysia adalah bersifat lebih sistematik dan bersifat komersial pada masa kini. Tambahan pula, dengan kewujudan agensi yang terlibat secara aktif dalam soal pelaksanaan hibah di Malaysia. Alternatif hibah dilakukan bagi mengelakkan krisis dan pertikaian berkenaan selepas kematian pemberi hibah. Hibah trust telah diwujudkan bagi menunjukkan kaedah hibah yang bercirikan integrasi di antara hibah dan juga amanah. Harta yang dihibah akan dipegang oleh pemegang amanah dan akan diserah milik kepada penerima selepas kematian pemberi. Hibah bersifat memelihara hak pemberi sekiranya penerima mengabaikan pemberi. Sekiranya penerima mengabaikan pemberi, maka satu akad berasingan akan dibuat bagi membolehkan pemberi menggunakan dan menguruskan harta sehingga dia meninggal dunia. Seterusnya, ahli kumpulan seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hanan Bahria binti Harun, nombor matrik A197376. Sekarang saya akan menyambung kepada refleksi atau pandangan ahli kumpulan terhadap artikel. Di sini kita dapat mengetahui bahawa pengurusan harta pusaka Islam di Malaysia ini berperanan penting dalam memastikan kesinambungan hubungan kekeluargaan yang harmoni. Peruntukan kita dapat lihat juga peruntukan undang-undang negara tidak menyatakan secara khusus berkenaan beberapa instrumen yang terkandung dalam pusaka Islam. Namun kita dapat lihat pelaksanaannya amat efektif dan efisien. Selain itu, kita dapat lihat juga kerjasama antara institusi pentadbiran perundangan dan kewangan negara memberi implikasi positif terhadap pembangunan dan pemantapan pelaksanaannya. Seterusnya, di sini kita dapat juga lihat isu-isu hukum berkaitan hibah yang telah dibahas melibatkan beberapa aspek penting termasuk pembatalan hibah, had hibah, hibah ketika sakit tenat dan status hibah jika pemberi meninggal dunia. Pandangan terhadap isu-isu ini dapat bervariasi bergantung kepada interpretasi atau penjelasan hukum dan nilai-nilai masyarakat tertentu. Beberapa isu mungkin melihat perlunya keadilan dalam pembahagian hibah, sementara yang lain dapat menyoroti pentingnya persetujuan ahli waris dalam kes wasiat. Seterusnya, pandangan terhadap realiti pelaksanaan hibah dan hibah takaful. Realiti pelaksanaan hibah ia semakin mendapat sambutan dan berkembang pesat dengan dibuktikan kewujudan syarikat-syarikat komersial yang menawarkan khidmat penyelesaian, penyediaan dan penyelesaian masalah hibah yang terdapat di setiap negeri. Bagi hibah takaful pula, ia merupakan satu bentuk perlindungan kewangan yang mematuhi prinsip-prinsip syariah, merujuk kepada pemberian manfaat takaful kepada peserta takaful atau warisnya dalam bentuk hibah tanpa mengikut kehendak hukum faraid.
Pengambilan hibah takaful ia banyak memberi manfaat dalam kehidupan pada masa akan datang. Sekian ini sahaja daripada kumpulan kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.